Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maudu' kita pada hari ini berkaitan dengan cara puasa yang berkesan. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Semoga dengan puasa dapat kamu bertakwa. Alhamdulillah, sidang penonton yang berbahagia sekalian, puasa kita nak berkesan atau tidak berkesan terhenti kepada adab-adab ataupun marayat dalam puasa kita, yang mana kalaulah kita jaga adab-adab yang akan sebut selepas ini, insya-Allah puasa kita saat itu akan berkesan, sama ada di segi pahala dan juga di sisi jismi, ruhi dan jismi. Maka di antara adab-adab ataupun marayat yang dapat memberi kesan kepada puasa kita adalah sebagai berikut. Pertama kali, kita kena ikhlas puasa kita kepada Allah Ta'ala. Al-ikhlas fi siyam. Memanglah ikhlas itu merupakan rukun ataupun syarat asasi bagi setiap ibadat. Mana-mana ibadat yang tidak ikhlas hanya kepada Allah Ta'ala, maka nescaya ibadat itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga puasa. Oleh kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya, barang siapa yang berpuasa dengan keadaan yang iman, tulus, ikhlas dan ihtisab, iaitu harap pahala daripada Allah Ta'ala, nescaya dia akan diampun oleh Allah Ta'ala akan segala dosanya yang telah lepas. Begitulah kita dapati ikhlas dalam ibadat saat itu. Begitu juga puasa. Begitu juga firman Allah Ta'ala berkaitan dengan ikhlas saat itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kamu diperintah kecuali dalam beribadat kepada Allah, kecuali kena ikhlas dalam beragama hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yang tidak dapat tidak juga, mesti kita ada dalam puasa kita, iaitu kita kena tunaikan segala benda-benda fardu yang diwajibkan ke atas kita sewaktu kita berpuasa. Yang merupakan asasi ialah semaya fardu 5 waktu secara berjemaah. Kerana semaya fardu saat itu, kalau kita tilik di segi jenis rukun-rukun Islam, kita dapati semaya ialah rukun asasi selepas pada 2 kalimah syahadah, dan dia merupakan tiang agama, di mana kalaulah tidak ada tiang, ibadat-ibadat lain saat itu tidak dapat tempat yang bergantung. Oleh kerana itu, bagi siapa yang suka berpuasa tapi tidak suka solat sembahyang fardu, maka dianggapkan oleh ulama kata sia-sia puasa dia. Oleh kerana setengah ulama dia kata orang yang tinggal semaya dengan sengaja jatuh murtad, dan setengah ulama lagi dia kata orang yang tinggal semaya dengan sengaja saat itu irtikab al-kabair. Jadi buat dosa besar yang mesti dia kena taubat. Kalau tidak taubat, maka dia akan dibunuh. Yang ketiga ialah kita dalam puasa kita semenjak daripada subuh sampai maghrib saat itu, kita kena jauhi
daripada segala pantang larang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sama ada daripada perkataan kita dan perbuatan kita. Sewaktu kita puasa, dilarang kita bercakap bohong ataupun mengupak kepada orang, ataupun tipu, ataupun perbuatan lain-lain lagi, gocoh orang dan sebagainya, ataupun maki kepada orang dan sebagainya. Hal ini segala patah larang bagi kita juga, termasuk makan minum dan sebagainya. Yang mana kalau kita dapat jaga benda-benda demikian, maka insya-Allah puasa kita akan memberi kesan di segi sawab pahala dan segi ruhi kita juga. Di antara adab-adab puasa lagi yang walaupun bukan wajib, tapi digalak supaya kita buat untuk nak sempurnakan puasa kita lagi, supaya puasa kita lebih berkesan lagi, iaitu kita makan sahur. Takhirkan sahur, makan sahur saat itu merupakan suatu benda yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, tasahharu wa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kamu makan sahur kerana pada makanan sahur saat itu ada barakah di dalam itu. Di antara benda yang jelas tunjuk di atas barakah sahur, iaitu membuatkan badan kita saat itu gagah. Jadi cergas dan tidak terlalu lapar di masa tengah hari. Sebab tu digalakkan kita makan sahur pada akhir hujung sekali nak masuk waktu subuh, supaya zat makan kita saat itu boleh tinggal lama sampai kita buka puasa. Begitu juga di antara adab-adab puasa yang berkesan ialah kita kena segera berbuka puasa, supaya benda-benda yang kita letih pada siang hari saat itu dapat diganti dengan segera, serta-merta ataupun dengan segera. Oleh kerana itu, dalam buka puasa saat itu digalakkan supaya kita awal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitr. Sentiasa manusia di dalam kebaikan selama mana dia cepat buka puasa, iaitu masa waktu lah. Bukan mana cepat buka puasa, tak ada masa waktu lagi pun kita buka dah. Bukan. Dan dalam buka puasa saat itu dia ada adab-adab dia juga. Di antaranya Rasulullah sunnah dia ialah berbuka puasa dengan buah rutab, iaitu buah tamar basah, buah tamar hidup. Kalau tidak ada rutab, dia makan tamar, iaitu buah tamar kering. 2-3 biji, 5 biji atau 7 biji. Kalau tak ada, dia galak supaya kita buka puasa dengan air dulu. Kerana dalam buah tamar saat itu ada jenis panggil glukos, saka-saka, benda air manis yang boleh diganti seruk, ia seruk masuk dalam daging darah selalu dah. Dalam orat sarat selalu dah. Boleh pergi top 10, boleh pergi ganti benda-benda hak kita hilagi dengan sebab kita puasa. Sebenarnya kita itu cocok air garam dah lah. Kalau kita makan buah tamar ataupun minum air sekurang-kurangnya, kita minum air. Kita jangan gaduh makan benda lain dulu, supaya tubuh kita saat itu boleh bagi prep tua dulu. Dan di antara benda yang digalak juga, tidak boleh ditinggal lagi sewaktu kita puasa, iaitu kita kena banyakkan berdoa. Kerana doa saat itu sangat mustajab sekali bagi orang puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la turad da'watuhum. 3 jenis orang manusia yang doa dia tidak akan ditolak oleh Allah Taala, iaitu al-imamul adil, as-saim hatta yuftir, lepas tu da'watul mazlum. Dalam syait kita ni iaitu as-saim hatta yuftir, iaitu doa orang puasa sehingga dia berbuka puasa. Sehingga dia berbuka puasa. Khususnya selain pada doa juga digalakkan kita banyakkan baca Quran dan berzikir, di mana kita dapati setengah ulama ataupun kebanyakan ulama dia gelarkan bulan puasa saat ini bulan Ramadan ialah Syahrul Quran, bulan Quran, kerana dapati banyak
di kalangan sahabat sendiri, Rasulullah sendiri SAW dan ulama-ulama salafus saleh dulu, mereka tinggal segala amalan-amalan urusan mereka, hanya pergi hadap kepada Quran, baca Quran banyak dalam bulan Ramadan, sama ada luar semaya ataupun dalam semaya. Sehingga kita dapati ada riwayat pada Imam Syafi'i kita bahwasanya pada sebulan bulan Ramadan saat itu Imam Syafi'i dapat khatam Quran sampai 60 kali khatamah. Begitu juga ada riwayat pada Imam Bukhari sendiri kata dia saat itu dapat khatam Quran dalam semaya sepanjang bulan Ramadan 19 kali khatamah. Dan sebagainya, email lain-lain lagi. Sedang penonton yang dimulai Allah sekalian, salah satu adab yang memberi kesan kepada puasa kita lagi, iaitu kita usaha tafsir as-saimin, iaitu beri makan kepada orang puasa. Kerana pahala beri makan kepada orang puasa tadi itu sangat besar sekali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman falahu mislu ajrihi la yanqutu minhu syai'an. Barang siapa yang memberi makan buka puasa kepada orang puasa, maka dia akan dapat pahala sama dengan pahala orang puasa, tidak kurang daripada pahala dia walaupun sedikit. Di mana kalaulah kita saat itu bagi makan buka puasa bagi orang puasa 30 hari, berarti kita boleh pahala puasa 2 bulan. 2 bulan, iaitu sebulan kita puasa dan sebulan lagi pula kita bagi makan buka puasa bagi orang puasa. Oleh kerana itu digalakkan supaya kita saling itu setiap hari we ada saham bagi makan ni kepada orang buka puasa, walaupun sekadar 3 biji buah taman, walaupun sekadar ais botol dan sebagainya, walaupun manis buku, semakuk, sayur kita gilir, pergi mari di kalangan umur-umur jiran kita dan sebagainya. Dan di antara benda-benda yang akan memberi kesan kepada puasa kita lagi, iaitu hendaklah kita saat itu banyakkan sedekah pada bulan puasa, yang mana sedekah pada bulan puasa saat itu pahala dia berlipat ganda. Kalaulah kita pilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia walaupun dalam rumah dia tidak ada makan ni dan sebagainya, tapi dalam bulan puasa saat itu sahabat ceritakan bahawasanya Rasulullah adalah ajwadun nas. Orang paling boros sekali dalam bulan puasa. Ada gapo dia bagi kepada orang. Oleh kerana itu kita pun perlu ambil contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita panggil banyak sedekah pada bulan Ramadan, terutama sedekah jariah, wakaf dan sebagainya. Di antara lagi ialah kita saat itu usaha bersungguh dalam qiyam semaya malam, semaya Ramadan, yang mana dia merupakan qiyam tarawih. Pahala dia banyak juga, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud dia barang siapa yang salat qiyam bersama imam, kemudian dia sudah bersama dengan saudara ini, maka pahala bagi dia sama dengan dia yang mulai penuh malam. Ini banyak sekali. Dan akhir sekali, kita tak tinggal juga, iaitu i'tikaf pada 10 akhir Ramadan, untuk kita nak cari malam Lailatul Qadar, yang mana kita semua tahu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik pada 1000 bulan, iaitu lebih kurang 83 tahun. Sekadar itulah, insyaAllah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwida amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.